Hai guys, pada kali ini saya ingin menyediakan satu panduan untuk mengisi My Portfolio di dalam Hermes. Okey, mula-mula sekali kita perlu dapatkan panduan yang kita dah pun buat sebelum ni. Saya nak cari satu nama yang kita boleh refer. Okey, kita ambil yang ni. So, pihak admin telah pun menyediakan satu panduan yang lama lah. So, kita kena update yang ni untuk transfer masuk ke dalam aplikasi Hermes. So, anda perlu masuk ke dalam aplikasi Hermes dan login. Okey, kita dah pun dapat masuk dalam sampel untuk saya refer ni. So, sementara kita menunggu panduan yang telah pun ada ni. Okey, ni yang kita dah buat lama dulu. Okay, iaitu My Portfolio sebelum ni. So di dalam ni dia ada detail lah. So kita kena update lah di sini ya. Update di sini. Okay, dan dekat mana yang kita kena check Okay, right. So kita lihat My Portfolio ni boleh diklikkan dalam submodul dia bawah data perjawatan. Okay, data perjawatan ni ada deskripsi tugas yang ni kita dah buat dulu. So sekarang ni My Portfolio, tekan je My Portfolio. So dia akan pergi sini. So daripada sini anda akan dapat lihat fungsi pemilik kompetensi pengesahan. So sebab ini adalah untuk ketua unit, so dia ada untuk pengesahan. So anda hanya perlu klik pada pemilik kompetensi. Okey, yang seterusnya anda akan masuk sini. So apa yang anda nak kena buat, senarai dokumen My Portfolio kosong tiada kosong. So anda perlu tambah. So tambah portfolio. Okey, pasti My Portfolio baru digital. So maklumat khusus nampak semua merah ni belum dikemas kini. So kita nak kena buat yang ni lah. So yang pertama sekali adalah carta organisasi. Dekat mana kita nak cari carta organisasi ni So lihat di sini carta organisasi ni carta organisasi. So dia ada error sikit ni So kita boleh edit je, tak ada masalah. Yang ni rasanya dia tak patut warna hitam, dia sepatutnya warna putih je. Nampak dia dah keluar tu perkataan dalam tu. So save kan dulu. So dia akan dapatlah carta organisasi. So yang ni anda boleh screenshot sahaja dan boleh save So kita akan screenshot kan ni carta organisasi. Yes, rasanya yang ni lah. Okay. Kejap, saya rasa yang ni kot. Bukan yang tadi. Ada silap sikit. Sebab kita level pensyarah ni dia bawah aja. Okey, dan save. Okey, bawah jabatan sains ikhtisas ni jabatan dia lah. So yang ni besar sangat, kita kecilkan sikit. Kecil sikit lagi. Okey. So nampak tak dia highlight kan grade tu. So kalau anda dah naik pangkat tu, tukarlah grade lain ini buang dulu. So tukarlah sikit je. Okey, anda dah dapat tu, save. Okey, dah dapat yang ni, kita akan screenshot dia. So, kalau anda nak save pun mungkin makan masa, baik kita screenshot je. Okey, dah dapat. Bila dah dapat ni, so kita akan simpan lah. Okey, simpan dalam My Document ke kat mana-mana. So anda boleh refer balik kepada dokumen tersebut. Dokumen saya pun dah lupa dah disimpan kat mana. Okey, kalau tak jumpa ni ada ni. Okey, ni yang tadi. So kata jumpa, kita try lagi sekali. Yang senangnya save dekat desktop je lah, yang paling mudah sekali. So simpan dekat desktop lah. So satu lagi, dia tak boleh upload macam tu je. Nama file tu nak kena tukar lah. Okay, nak kena tukar kepada nama yang dia benarkan. Okay, yang ni yang tadi ni yang tadi. Okay, so kita kena rename carta organisasi. Okay, so ada banyak saya punya ni. So kita kena manage je. Okay, kita dah ingat lah dia akan jatuh ke sini. Okay, seterusnya kita akan pergi pada ni. Okay, pilih. So dekat tadi, dekat desktop, ni carta organisasi. So klik je.
So muat naik. Ya, okey, muat naik. So dia akan kata berjaya disimpan. Okey, selesai. Yang tak ada masalah sangat. Ni carta fungsi. Carta fungsi ni anda perlu klik pada tambah. Okey, kosong kosong. Sebenarnya ada dekat bawah ni. So anda akan cari yang berkait tentang anda sahajalah. Okey, mana yang anda punya ikhtisas. So dekat sini anda klik je yang mana berkenaan. Kalau yang pensyarah akademik itu dia berkenaan semua. Okey, dah siap tu simpan. Tak perlu klik pada jabatan orang lain. So dia dah masuk dah carta fungsi automatik ni. Okey, seterusnya pergi pada yang senarai undang-undang. Ini senarai undang-undang pun dia dah sediakan. So anda klik je semua. Perintah-perintah akta pendidikan, perkeliling dan surat perkhidmatan siaran KPM, buku panduan pengendalian perperiksaan, buku undang-undang akta institusi tata tertib tak terlibat, buku undang-undang institusi pendidikan tata tertib tak terlibat, tata tertib tak terlibat dengan kerja kita sebagai pensyarah. Dia terlibat dengan individu yang menjaga tentang tata tertib. Okey, buku peraturan ini perlulah klik lah. Okey, cek lagi mana lagi yang berkaitan. Tata tertib, buku peraturan pelajar, manual, buku perlembagaan JPP. Ni yang menguruskan pelajar lah, JPP, prosedur pilihan raya, buku panduan pelaksanaan akta, kecemerlangan sasiah. Okey, klik aje lah penubuhan ni. Okey, yang 3 pula kita tengok lagi mana lagi yang berkaitan. Okey, buku panduan perkhidmatan staf ni yang berkait dasar pengambilan dan penempatan, perjanjian pengambilan pembayaran, buku panduan pengurusan kolej kedeman, buku mentor-menti. Ambil klik tak ada masalah. Yang ni sebagai orang kata undang-undang yang terlibat dalam kerja-kerja kita. Okey, takwim terlibat, buku pendaftaran pelajar, buku panduan. Okey, kita klik panduan data markah. Ni yang penting. Okey, panduan komponen, PB, panduan pendaftaran khusus. Ini tak perlu. Tata cara semula tak perlu. Kaunselor, buku panduan perkhidmatan psikologi, tak perlu. So yang terlibat saja, yang berkait saja kita akan pilih. So kita dah simpan. Okey, yang menjadi isunya dekat sini, aktiviti. So yang ni kita skip dulu sebab dia banyak. So kita pergi pada senarai borang dulu. So senarai borang tambah je. So borang apa yang terlibat dengan anda. Okey, kebenaran bahawa alatan ICT mengumpul maklumat individu e-matris, ni terlibat. Surat peringatan cetakan e-matris terlibat. Ringkasan khusus, jadual spesifikasi GST ni terlibatlah ni. EPP, pengakuan tugasan pelajar, terlibat semua ni. Pinjaman itu bukan bawah bidang kuasa. Permohonan bahan dan keperluan khas perperiksaan, calon bukan pengesahan perakuan keluarga saudara mara, persetujuan menduduki perperiksaan semester, rekod ketipan dan serahan buku skrip. Yang ni bukan bawah bidang kita. Yang tu adalah perperiksaan. Pengakuan calon, laporan penyelidikan, penyelewengan, markah ni borang pengesahan markah PB, ujian, terusan. Ini yang terlibatlah pengesahan tamat pengajian, tak terlibat. Cek lagi mana lagi yang berkait. Ini terlibatlah. Mana yang terlibat kita tikkan. Okey, kita lihat lagi mana yang terlibat. Dah tak ada lah. Okey, bukan kita tak bertanggungjawab, tapi skop tugas tak ada dalam keliling yang itulah yang kita kena bertanggungjawab. Pertukaran modul, pertukaran kolej, ni semua daripada individu yang lain lah yang bertanggungjawab. Borang deklarasi, pengakuan tuduh borang. Ni semua kes-kes tata tertib lah ni. Okey, so kita simpan. Itu je yang berkait dengan kerja sebagai seorang pensyarah akademik. So kita dah simpan tu. Senarai jawatan kuasa. Apakah jawatan kuasa anda? Yang ni dah ada ni. So anda perlu tikkan apakah jawatan kuasa anda, dan anda
contohlah jawatankuasa pemantauan kafeteria. Okey, tikkan anda sebagai apa. Okey, ahli ke. So biasanya dua ataupun 3 lah jawatankuasa yang ada. Okey, so yang ni boleh diupdate kemudian kalau anda tersilap ke apa semua, sebelum hantar anda boleh update. Yang ni perakuan dah siap tu, simpan. Kita pergi sini pula, dia tak boleh pergi. Sekejap dia hang hang. Okey, berjaya disimpan. Okey, so cafeteria ada 2 kali. So kita boleh klik di sini dan hapus. Okey, kalau berlaku kesilapan alright. Sebelum anda hantar, anda boleh edit je apa-apa saja. Yang ni akhir nanti, so anda akan klik sini dan hantar. So make sure sebelum hantar tidak ada sebarang kesilapan Alright, kita patah balik pada aktiviti bagi fungsi, sebab ini yang banyak. So bagi seorang pensyarah, dia ada tugas dia yang perlu diselesaikan. Ini ada 8 tugas ni. Aktiviti bawah fungsi unit tersebut semua sama. Anda perlu copy paste saja. So anda pergi pada sini bawah ni. Okey, aktiviti 1 mengurus pengendalian kuliah. Copy dan paste di sini. Saya tunjukkan step by step. Dan anda bukan tambah tapi simpan. So dah okey. Bila dah okey, dia akan pergi pada 1.1, iaitu proses kerja. Anda klik je proses kerja, dia akan keluar. Tanggungjawab ni iaitu pensyarah, ataupun kalau anda sebagai ketua unit, ataupun kalau anda sebagai ketua jabatan, ketua jabatan. So kena lihat balik pada aktiviti 1. Okay, lihat kalau ketua unit dia ada ni, ketua unit. So anda copy ni. Ini saya buat contoh untuk ketua unit Okay, copy je, tak ada susah pun. Paste and then tulis sini ketua unit. Okey, ada satu lagi, sebab kalau sebagai ketua unit, dia juga sebagai pensyarah sama juga dengan KJ, dia juga sebagai pensyarah, dia ada bahagian dia. So nampak pensyarah ni, so copy je. Tak perlu nak fikir-fikir dah. Okey, sebab kita dah buat dulu. Mungkin you all dah lupa. Okey, so hubungan lain yang ada rujukan semua ni kita abaikan dulu. Okey, kita dah ada 2 je. Untuk pengurusan kuliah ada 2 je. So terus tekan dengan carta alih. So kita save lah, simpan. So bila dah simpan, okey, so dia akan automatic keluar carta alih. So macam tadi juga carta alih ni, kita nak dapatkan yang ni, kita screenshot saja. Ini screenshot dan save dekat desktop lah. Saya dekat desktop je lah yang saya save. Mana ni? Dia keluar dekat mana? Ni Okey, so rename lah. Carta alih aktiviti 1. Sebenarnya dia lebih kurang sama je dengan semua subjek. Okey, so kita akan pilih sini. Klik carta ni, open. Alright, so kita simpan je dulu. Okey. Dan seterusnya dia akan automatik pergi pada yang ke 1.3, iaitu senarai semak. So senarai semak ni dia sistem ni dah automatik ambil yang daripada atas, iaitu proses kerja yang 1.1 tu. So dekat sini dah tak ada apa dah kita nak tulis, kecuali anda ada tulis nak tulis sini pelaksanaan kuliah mengikut Rames. Kalau anda nak buat komen, kalau tak nak buat komen pun tak apa. Okey je. Okey, dah siap simpan. So bila kita simpan yang ni, dia akan terus keluar daripada aktiviti 1. Maknanya kita dah selesai satu pusingan bagi aktiviti 1. Ingat tadi ada 8 aktiviti yang you all perlu repeat copy sampailah siap. Dia ada 1 sampai 8. Ini adalah fungsi bagi pensyarah di dalam unit ini. So kita pergi pada yang saya repeat untuk fungsi yang kedua.
iaitu apa yang kedua ni adalah mengurus pengendalian tuturan. Okey, copy. Okey, sini tambah. So kalau anda tak siap untuk aktiviti 1 tu, anda tak boleh nak tambah kepada aktiviti 2. So simpan. So ingat simpan aja kerja dia. Lepas tu anda akan pergi pada 2.1, lihat balik pada kita punya My Portfolio manual ni. Okey, lihat ni tanggungjawab oleh pengarah, ada timbalan, ada pensyarah. Okey, yang pensyarah ni kita ambil je. Kita ambil je semua yang pensyarah ni. Okey, sampai bawah tu. Sampai bawah. Copy. Okey, paste je kat sini. Sebab dia adalah ikutkan 1, 2, 3, 4, 5. 5. So pensyarah punya tanggungjawab. Okey. So dah siap tu. Ada juga yang style kita buat macam ni. Kita akan copy mengikut bullet. 1 masuk dekat 1, 2 masuk 2, 3 masuk 3. Tetapi dia punya proses kerja ni maksimum sampai, kita lihat, dia ada lagi sampai 6. Ada juga yang buat macam tu. So saya bagi contoh. Okey, yang pertama ni menghadiri kelas. So dia klik menghadiri kelas. Copy yang kedua, iaitu e-matrix ni. Okey, e-matrix ni copy paste. Okey, lagi dia ada buat cerita pula sekiranya pelajar tidak hadir. Okey, yang keempat pula agak lambat lah kalau buat macam ni, tapi sebetulnya macam ni. Okey, so lihat lagi. Yang kelima, apa lagi yang kelima? Apakah tugasan? So dia ada 5 semua. Copy paste. So dekat sini jangan lupa letakkan nama pensyarah. Okey, individu yang bertanggungjawab terhadap tugasan deskripsi yang telah dinyatakan. Okey, proses kerja tu siapa yang bertanggungjawab? Itu pensyarah. Okey, dah simpan, siap lah tu. Okey, seterusnya dia akan automatik keluar catat alih. Macam tadi juga, dia akan repeat lagi. Okey. Dan seterusnya disebabkan oleh dia nak gambar, kita screenshot. Okey, so screenshot mana ni? Ini apa? E-matrix. Betul lah ni. Catat alih aktiviti 2. Okey. So di sini kita akan upload, pilih dokumen catat alih 2. Sebenarnya nak hantar apa-apa format file pun okey, tapi memandangkan kalau nak cepat, macam ni lah cara dia. Okey, dan simpan dulu. Okey. So dia akan automatik keluar senarai semak. So saya tak nak komen dekat catatan ni, saya tak nak komen. So saya tulis ini. Kalau anda tak komen, dia nak simpan, dia akan kata tiada perubahan dikesan. So anda tak boleh nak keluar daripada aktiviti 2. So caranya adalah anda klik di sini, tulis je. Janji anda ada buat perubahan. So bila ada perubahan, bila kita simpan, dia akan berjaya disimpan. So dia akan automatik keluar. Itu trik dia. So di akhir nanti, bila dah siap 8 aktiviti, so you kena tekan sini untuk buat perakuan lah. Tetapi sebelum itu, yang ni kena senarai borang ni tadi tak berjaya. So saya try dulu. Kalau yang merah-merah tu tak berjaya lah. Okey, saya simpan dulu sikit. Okey, nanti boleh update. So merah tu nak kena update lagi lah. So mana nama pengesah tu? Jawatankuasa ni kena tambah lagi bagi siap. Maklumat khusus, jadual pengemas kinian. Ni maklumat pengesahan pelulus ni. So anda boleh klik di sini. Okey. Klik di sini, carikan anda punya ketua jabatan anda sendiri. Okey, mana? So sini. Ni dia punya ni.
Okey, turun lagi. Ni klik je ketua jawatan dah. So dia keluar ni. Okey. So sepatutnya timbalan di sini, sebab tak ada timbalan, so dia jadi orang yang samalah. So sepatutnya pengesah ni adalah kalau bagi pensyarah adalah ketua unit dia. Okey, ketua unit dia. Kalau dia adalah ketua unit, pegawai pengesah dia adalah KJ dia. So kita simpan dulu. Alright, so berjaya disimpan. So make sure yang ni betul. Okey, dan yang seterusnya dia akan pergi perakuan. So yang anda akan tengoklah di sini. Okey, semuanya mudah aja, cuma dia banyak sikit lah perkara yang anda perlu buat. So bila anda dah kemas kini, semua status kemas kini akan jadi hijau lah. Tapi make sure lah, walaupun hijau, ada maklumat yang tak lengkap tu, anda kena lengkapkan lah. Yang ni ada lagi ni tak lengkap ni. Senarai borang pun ada lagi nak kena lengkap, dia merah lagi tu. Kemudian aktiviti fungsi ni, kalau bagi pensyarah perlu cukup 8 aktiviti. Alright, itu sajalah untuk perkongsian kita pada kali ini. So harapnya ini akan dapat menjadi panduan untuk semua. Okey, terima kasih semua.